Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Fokus minggu depan. Saya Lokman Haris, di mana seperti biasa kita akan meninjau apa yang akan menjadi berita besar yang kita boleh jangkakan mendominasi tajuk-tajuk berita sepanjang minggu hadapan. Esok tiba satu tarikh yang sudah lama dinantikan oleh para ibu bapa dan juga pelajar-pelajar, tapi juga pada masa yang sama, satu tarikh yang mungkin agak dibimbangi dan dikhawatiri oleh pelajar dan khasnya ibu bapa. Apa yang saya maksudkan, esok 3 Oktober 2021 sekolah akan dibuka semula. Di mana negeri yang bersekolah pada hari Ahad akan dibuka semula esok dan selebihnya negeri lain akan dibuka pada 4 Oktober iaitu lusa. Apa yang kita boleh jangkakan? Selepas setahun setengah kita berperang dengan COVID-19, sekolah ditutup, kemudian dibuka semula, kemudian PDPR. Hari ini dan kali ini, akhirnya kita bakal memasuki fasa endemik berbanding pandemik sekarang. Kehidupan perlu juga kembali kepada normal sooner or later. Dan salah satu aspek yang paling utama adalah pendidikan. Selepas sekian lama, pelajar di semua peringkat terpaksa berdepan dengan PDPR yang mempunyai 1001 cabaran, akhirnya sebilangan besar daripada mereka, khasnya yang akan menduduki peperiksaan utama, akan dibenarkan untuk kembali ke dalam bilik darjah di bawah sistem dan norma baru. Apa yang kita boleh jangkakan dan apa jurang-jurang, gaps yang mungkin akan mendatangkan risiko yang boleh kita beri perhatian agar kita memastikan anak-anak kita semua akan kembali ke sekolah bukan sahaja dengan cara yang efisien, tapi yang paling penting selamat. 5 juta pelajar terlibat, 500,000 pendidik di serata Malaysia. Saya mau bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, dan juga Jasni Mat Kecil adalah Presiden Kongres Kesatuan Guru dalam Perkhidmatan Pelajaran Malaysia. Datuk Zainal dan Cik Jasni, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahu mula dengan Datuk Dr. Zainal terlebih dahulu. Datuk, kita sudah tahu sistem yang agak menyeluruh yang sudah pun digariskan oleh Menteri Kanan Pendidikan, sistem penggiliran, 50% sahaja murid berada di dalam bilik darjah dan sebagainya. Itu semua kita sudah sedia tahu, dijelaskan dengan begitu panjang, saya tidak mahu ulang di sini. Jadi melihat kepada mekanisme baru pengoperasian sekolah bermula esok, sekurang-kurangnya di negeri fasa 3 dan 4. Selaku pakar kesihatan, Datuk, di mana Datuk lihat dalam pelan ini mungkin ada jurang-jurang atau potensi-potensi berlakunya atau timbulnya risiko penularan COVID-19 di sekolah? Ya, Lokman. Pertama, kita rasa ini adalah ada harapan cerah yang kita telah menunggu-nunggu. Betul, kita berharap, tapi pada masa yang sama ada juga rasa kerisauan. Jadi saya rasa kita kena ada dua perkara. Pertama, kita untuk masa permukaan yang awal ni, kita tidak terlalu tergesa-gesa atau overexcited lah. Jadi besok semua orang nak pergi sekolah, semua tergesa-gesa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita jangka akan berlaku beberapa kes kluster sekolah dalam masa seminggu dua selepas pembukaan sekolah. Ini akan memang dijangkakan. Dan bila ada kes tu jangan kita panik. Itu yang penting. Tidak terlalu overexcited dan tidak terlalu panik bila ada kes. Kerana kita jangka. Jadi apa yang penting bagi warga sekolah, pendidik dan ibu bapa dan murid-murid lah. Jadi kita pertama kita mesti patuhi SOP yang telah ditentukan. Dan Alhamdulillah vaksin telah dimulakan untuk kanak-kanak. Tapi akan ada berlaku kes jika pelanggaran SOP ataupun kita tidak mengikuti SOP yang sepatutnya. Jadi akan ada kes-kes ini, kerana itu kita mesti ketatkan pemantauan terutama SOP di sekolah-sekolah. Ya, Apa yang patut menjadi SOP utama sekiranya terdapat sebarang jangkitan baru di mana-mana sekolah? Ya, yang pertama sekali kita pastikan guru-guru, warga sekolah dan murid itu mendapat vaksin. Kurangnya satu dos pertama lah. Kalau yang lebih elok, lebih ramai dapat lengkap dos yang pertama. Yang kedua, SOP yang penting adalah bilik darjah itu mesti mempunyai ventilation ataupun pengudaraan yang cukup. Kita buka tingkap, aircon tak buka dan sebagainya. Dan kita mesti patuhi yang next adalah pemakaian mask yang berterusan di sekolah. Dan yang keempat adalah penjarakan fizikal ataupun kita jangan ada crowded ataupun sesak-sesak lah. Jadi dan yang paling penting sekali kita mesti ingatkan murid-murid dan warga sekolah sekiranya ada kes
gejala ataupun ada sejarah exposure terdedah kepada pesakit, jangan datang ke sekolah. Dan jika ada kes di sekolah dikesan, cepat-cepat kita asingkan mereka daripada komuniti sekolah. Jadi ini adalah sangat penting, ya saya. Sebelum ni banyak perdebatan yang wujud berkenaan dengan jika ada satu atau dua kes, sama ada kita perlu tutup seluruh sekolah itu atau kita tutup bilik darjah itu sahaja. Dan sudah tentu apa yang kita mahu elak adalah pembukaan kemudian penutupan kembali, kemudian pembukaan kemudian penutupan kembali. Itu mewujudkan sesuatu kerumitan bagi ibu bapa dan juga pelajar, buka tutup dan buka tutup. Pada hemat Datuk, daripada perspektif kesihatan, berapa kes yang diperlukan untuk ditemui sebelum kita tutup satu kelas dan berapa kes itu kita tutup satu sekolah, bagaimana? Ya, ini bergantung pada satu, saya lihat kita ada sistem penggiliran untuk darjah tu yang pertama yang penting. Kedua, kapasiti sekolah tu, sama ada sekolah tu kecil atau besar atau kapasiti murid yang tinggi. Jadi saya rasakan kalau kita ada contoh ada satu kes, maka ini kita boleh fokuskan kepada bilik darjah yang tertentu saja. Lepas tentu kita amalkan sanitasi dan sebagainya. Saya rasa untuk kami rasa untuk kelas-kelas lain yang lebih boleh dijalankan. Tetapi sekiranya berlakunya kluster besar, mungkin saya rasa setengah kata 3 ke atas ataupun 5 ke atas bergantung pada sekolah, maka kita boleh tutup sekolah untuk satu tempoh yang tertentulah untuk sanitasi dan juga untuk contact tracing. Jadi ini bergantung sangat kepada keadaan sekolah dan pihak sekolah mesti berbincang dengan pejabat kesihatan untuk memantau secara fokus sekolah masing-masing. Yes, Okey, saya mahu ke Jasni Mak Kecil. Jasni adalah Presiden Kongres Kesatuan Guru dalam Perkhidmatan Pelajaran Malaysia. Jasni, kita faham sistem penggiliran ini antara elemen utama mekanisme pengoperasian baru sekolah dalam fasa endemik sekarang. Difahamkan 50% akan berada di bilik darjah dan 50% akan belajar menerusi PDPR. Daripada perspektif seorang guru dan pendidik, bagaimana pelaksanaannya? Adakah kita jangkakan atau adakah kita rancang untuk menjalankan sesi persekolahan fizikal dalam bilik darjah dan juga PDPR pada masa yang sama? Jika ya, bagaimana guru ingin menguruskan sesi sebegitu? Terima kasih Abang Luqman. Satu persoalan yang sangat baik. Maknanya sekarang ni masyarakat tertanya-tanya sekarang ni dalam kelas mengajar, PDPR pun mengajar. Sebenarnya dia berlaku begini. Ini sebenarnya 50% kat rumah, 50% di sekolah. 50% di sekolah. So yang di sekolah, cikgu-cikgu menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran, mengajar di sekolah secara bersemuka. Okey. Yang di rumah, cikgu akan beri kerja rumah, mereka tidak akan disebut sebagai PDPR. Mereka akan melaksanakan kerja-kerja rumah secara bersendirian. Cikgu boleh bagi modul, cikgu boleh bagi kerja-kerja latihan berbentuk pengajaran dan mereka boleh menyelesaikan soalan itu dengan family mereka ataupun boleh menyelesaikan soalan secara bersendirian. Maknanya apabila mereka datang ke sekolah, cikgu-cikgu akan melihat kembali kerja-kerja yang telah mereka buat di rumah dan cikgu akan membuat tunjuk ajar semula untuk membetulkan di mana yang perlu diperbetulkan, yang mana perlu dibuat proses pengayaan. So maknanya benda ini dia tidak akan berlaku serentak. Kalau berlaku serentak, saya rasa agak sukar untuk dilaksanakan. Di sekolah mengajar, di rumah mengajar, maknanya dia akan menyukarkan kepada guru. Jadi cikgu hanya buat satu persediaan mengajar di sekolah, dan yang di rumah itu cikgu hanya buat catatan, beri latihan apa kepada anak murid di rumah. Buat catatan saja. Dan esok bila datang ke sekolah, buat pemulihan ataupun buat pengayaan atau buat tindakan pembetulan dan mengajar tajuk yang sama barangkali yang telah diajar kepada 50% di sekolah. So maknanya saya rasa tidak akan membebankan guru-guru. Jadi secara umumnya, adakah ini bermakna satu topik itu mungkin mengambil masa 2 kali ganda untuk dihabiskan berbanding dulu, kerana pada satu-satu masa hanya setengah kelas boleh diajar, kemudian setengah lagi kembali seminggu selepas itu diajar topik yang sama untuk memastikan mereka tidak ketinggalan dan mereka sama dengan 50% yang sudah berada di bilik darjah minggu sebelumnya. Adakah ini bermakna satu bahagian atau satu subjek, satu topik itu mengambil masa yang jauh lebih lama untuk dihabiskan sebelum boleh bergerak ke topik yang seterusnya?
Okey, kalau dalam keadaan biasa, topik itu mungkin kita kata ada banyak kemahiran. Tetapi cikgu dalam hal ini, cikgu sebenarnya cikgu yang terlatih. Cikgu telah mendapat satu latihan yang profesional di maktab, latihan yang profesional di universiti. Cikgu merupakan subject matter expert. Mereka ni dah mengetahui area mana yang sepatut mereka ajar, yang paling minimum, paling kurang. Kalau kita nak ikut silibus tu panjang, tapi mereka boleh krimkan kemahiran dan juga silibus itu supaya mereka dapat mengajar dan murid dapat impak yang tinggi walaupun silibus itu dikecilkan. Dan saya rasa kita tidak risau hal ini sebabnya cikgu, saya bagi contoh mudah, saya sebut, saya bagi contoh. Dalam matematik itu barangkali akhirnya murid hanya nak boleh jawab, boleh menguasai kemahiran tambah, tolak, darab, bahagi. Kemahiran dia mungkin banyak, tetapi kalau cikgu yang menguasai kemahiran matematik, dia tak perlu mengajar banyak pun. Dia perlu mengajar barangkali 50% daripada kemahiran dan akhirnya murid akan dapat kemahiran tersebut. Jadi saya rasa kalau darjah kerisauan dia akan jadi berpanjangan dan tak habis silibus, saya rasa tidak akan berlaku. Cikgu-cikgu akan boleh berbincang dalam panitia pembelajaran bagaimana untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran supaya anak murid dapat menguasai sesuatu kemahiran itu yang sepatutnya mereka kuasai dan berimpak tinggi walaupun kemahiran itu telah dikecilkan. InsyaAllah, Luqman. Jadi untuk kita faham, PDPR itu seperti yang disebut oleh Jasni dan diterangkan oleh Jasni sebentar tadi, bukan PDPR seperti sebelum ini di mana kelas dijalankan secara atas talian, tapi PDPR bermakna diberi latihan untuk dibuat sendiri di rumah tanpa bimbingan guru pada ketika itu. Ya. Okey. Ya, begitu. Saya mau kembali ke Datuk Dr. Zainal. Datuk, kita sudah sedia maklum bahawa vaksinasi ini satu elemen yang terpenting seperti yang Datuk sebut sebentar tadi. Semua tenaga pengajar dan kaki tangan sekolah dan juga pelajar PICK remaja juga sudah kita mulakan berumur 12 tahun dan ke atas. Bagaimana dengan mereka 12 tahun dan ke bawah? Adakah kita menjangkakan sekolah rendah mungkin mempunyai risiko penularan yang lebih tinggi kerana pelajarnya masih belum boleh divaksin? Ya, ini memang betul ya, daripada pengalaman luar negara pun ya, untuk kanak-kanak bawah 12 tahun yang tidak dapat divaksin, jadi risiko penularan itu memang ada ya. Tapi kita perlu tahu walaupun penularan itu ada, tetapi mereka punya kadar kejangkitan dan kadar seriousness tu kurang ya, sebab mereka punya ketahanan dan sebagainya ya. Kemudian apa yang penting, ini yang penting supaya ibu bapa faham bahawa akan terjadi, ini kita kena faham betul. Akan terjadi ya, diramalkan akan terjadi satu kes yang kecil ya, tapi dalam keadaan yang tidak serius pertama. Yang kedua, kita mesti pastikan di sekolah tu untuk kanak-kanak bawah 12 tahun ni agak sukar, tapi kita mesti pastikan SOP yang cukuplah, seperti semua guru mesti ada vaksin yang lengkap. Semua penjarakan sosial, penjarakan fizikal dia aturkan dan mereka disusun supaya pakai mask apa semua. Bawah 12 ni memang tidak mudah dan yang penting kita faham dan kita ambil langkah yang berkesan. Ya, saya. Okey, satu lagi soalan susulan saya mau tanya berkenaan dengan vaksinasi terhadap mereka bawah 12 tahun, tapi kita perlu berhenti seketika. Kita akan kembali bersama dengan Jasni Mat Kecil dan juga Datuk Dr. Zainal Arifin Omar sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Anda kembali bersama Fokus Minggu Depan. Saya Luqman Haris dan fokus minggu depan bagi ibu bapa yang anak mereka bersekolah sudah tentu adalah bagaimana anak saya sekarang di sekolah. Kerana bermula esok adalah satu hari yang dinanti-nantikan oleh ramai ibu bapa dan juga pelajar-pelajar, tapi pada masa yang sama seperti yang kita bincang sebentar tadi, satu hari yang juga dikhawatiri kerana kita bakal buka sekolah semula dalam era norma baru, dalam era endemik di mana risiko itu masih lagi ada. Jadi esok akan dibuka sekolah bagi negeri-negeri yang bersekolah pada hari Ahad, kemudian negeri-negeri lain khasnya fasa 3 dan 4 akan mula dibuka lusa 4 Oktober selepas lama kita berdepan dengan PDPR. Saya mahu bincang berkenaan dengan apa yang kita boleh jangkakan, berisiko dan bagaimana kita rapatkan jurang-jurang timbulnya risiko penularan COVID-19 di sekolah-sekolah kepada anak-anak kita. Saya mahu bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia dan juga Jasni Mat Kecil, Presiden Kongres Kesatuan Guru dalam Perkhidmatan Pelajaran Malaysia. Satu soalan lagi kepada Datuk sebelum saya pergi kepada Cik Jasni. Datuk, seperti yang kita bincang sebelum berehat sebentar tadi, vaksinasi sudah tentu adalah perkara yang paling penting selain daripada penjagaan SOP, dan vaksinasi juga adalah salah satu perkara yang terbesar yang memberikan
ketenangan kepada hati ibu bapa. Kita tahu guru-guru, kaki tangan sekolah, pelajar-pelajar berumur 12 tahun dan ke atas sudah divaksin atau sedang divaksin sebagai sebahagian daripada PICK remaja. Walau bagaimanapun mereka yang bersekolah rendah bawah 12 tahun masih lagi belum boleh divaksin. Untuk kita cuba beri ketenangan kepada ibu bapa yang anak mereka bersekolah di sekolah rendah. Sebelum ini sejak setahun lepas pun ada teori, belum ada kajian klinikal yang setahu saya yang membuktikan, tapi ada teori yang mengatakan bahawa COVID-19 virusnya sukar untuk membiak dalam tubuh badan kanak-kanak kecil termasuk yang bawah 12 tahun. Setahun setengah kemudian pada hari ini, Dato', apa yang kita tahu berkenaan dengan risiko COVID-19 kepada mereka yang lebih muda, iaitu budak-budak dan juga mereka yang bawah umur 10-11 tahun? Ya, betul ya. Ini daripada kajian-kajian pendapat pengalaman di peluar negara dan juga dalam negara kita. Ya, walaupun berlaku kes-kes untuk kanak-kanak sama ada yang bawah atas 12 tahun ataupun yang bawah 10 tahun, ada kes ya, kita tak boleh nyatakan bahawa tidak ada kes berlaku, tetapi dia punya kadar tu adalah rendah jika kita banding dengan populasi kanak-kanak tersebut. Jadi risiko tu masih ada tapi kecil berbanding dengan golongan yang lebih dewasa. Jadi kerana itu pertama, walaupun mereka punya risiko yang rendah dan kita mesti menjaga SOP, tapi sebagai ibu bapa juga kita juga mesti menyediakan anak kita tu sebelum sekolah, maknanya dari segi pemakanan mereka, daripada mental kesediaan mereka, daripada kebersihan diri mereka, daripada mas dan sebagainya. Jadi ini akan menurunkan risiko tu ke tahap yang paling rendah ya. Dan yang penting sekali kita jangan bila ada kes atau anak kita terus jadi panik atau takut atau heboh. Itu sebenarnya tak patut berlaku kerana ini memang kita boleh jangkakan ya, insya-Allah. Tapi sangatlah rendah. Ya saya. Ya, dan sudah tentu senjata yang kedua terbesar adalah penjagaan SOP. Jasni, adakah kita secara realistiknya dan ibu bapa secara realistiknya boleh menjangkakan bahawa SOP akan dijaga oleh 100% murid 100% masanya di sekolah nanti? Khasnya di sekolah rendah, kerana kanak-kanak bawah umur 12 tahun kita sudah sedia maklum bagaimana mereka berkelakuan kerana mereka budak kecil. Jadi adakah kita secara realistiknya menjangkakan guru boleh memantau dan menjaga SOP seluruh masa? InsyaAllah saya rasa sebenarnya kita dah ada pengalaman sebelum ni. PKP yang sebelum ni kita ada pengalaman bagaimana cikgu berada di sekolah dan murid berada di sekolah dan bagaimana cikgu mengawal murid-murid di sekolah. Cikgu-cikgu dah ada pengalaman. Nak kata 100% kita boleh kawal tu barangkali sukar. Walau bagaimanapun sebenarnya saya berkeyakinan benar akan pengurusan sekolah, pengetua guru besar serta cikgu-cikgu di sekolah, seluruh warga pendidik di sekolah, tak kira dah AKP ke, cikgu ke, mereka akan memberi kerjasama untuk menjaga keselamatan anak-anak kita di sekolah. Mereka akan berusaha sedaya upaya memberi teguran, membuat tindakan pembetulan, membuat tindakan pencegahan, bersedia sepenuh masa, bersedia dengan sepenuh hati untuk memastikan anak-anak didik di sekolah dapat belajar dengan selamat dan terhindar daripada COVID. InsyaAllah, saya yakin insyaAllah. Sebilangan kecil guru masih lagi enggan divaksin. Itu mendominasi tajuk berita sejak beberapa minggu lepas. Dan kita faham bahawa kerajaan dan juga Kementerian Pendidikan sudah melakukan segala apa yang mereka mampu setakat ini untuk memujuk dan malah memaksa guru-guru ini mendapatkan vaksin. Ya, vaksin masih lagi belum diwajibkan. Terbaru ia diwajibkan untuk kaki tangan kerajaan persekutuan, tapi guru masih lagi belum. Bagaimana Jasni untuk kita memujuk lagi guru-guru ini untuk mendapatkan vaksin, kerana walaupun bilangannya kecil, seorang sudah cukup untuk menimbulkan risiko? Ialah darjah kerisauan yang kita gembar-gemburkan sekarang ni memang tinggi, tapi sebenarnya bagi saya lah selaku Presiden Kongres, 2,100 orang guru berbanding dengan bilangan sekolah yang lebih daripada 10,000 di Malaysia ini, barangkali puratanya satu sekolah seorang sahaja. Maknanya untuk mengawasi, untuk memberi, untuk guru itu melaksanakan PDP di sekolah tak ada masalah. Walau bagaimanapun pihak pengurusan sekolah, pihak pengurusan PPD, pihak pengurusan KPM jangan berputus asa. Sentiasalah menyantuni cikgu-cikgu ini, sentiasalah beri nasihat cikgu-cikgu ini supaya mereka akan menerima vaksin. Kalau dulunya saya difahamkan lebih daripada 2,500,
sekarang dah tinggal 2,100. Maknanya dia ada positif, ada perkembangan yang positif. Dan yang terbaru ini pun saya tengok PPD, Jabatan Pendidikan telah menjalankan perjumpaan dengan guru-guru, dan insya-Allah saya yakin guru-guru dah mula guru-guru yang tidak divaksin itu, yang tidak mahu divaksin itu, insya-Allah dah mula merubah hati mereka supaya mereka divaksinkan. Insya-Allah saya yakin suatu hari selepas ini semua guru akan menerima vaksin ini sebagai satu kewajipan, insya-Allah. Tapi jika itu tidak berlaku, kita sudah tentu perlu merancang untuk perkara senario yang terburuk lah Jasni. Kita perlu merancang dan kita harap itu tidak akan berlaku. Senario terburuknya ialah mungkin ada guru-guru ini yang masih tidak akan dan tidak mahu divaksinasi sampai bila-bila. Jadi kita agak terperangkap di sini kerana kita tahu kerajaan akan meletakkan mereka di tempat lain, mungkin kerja-kerja pentadbiran dan sebagainya. Mereka tidak akan dibenarkan bersemuka dengan murid-murid dalam kelas. Tapi ini mungkin bukan cara yang mampan, tidak boleh dilakukan selama-lamanya. Dan pada masa yang sama, jika guru ni masih lagi berdegil enggan divaksin, apa lagi yang boleh dibuat oleh kerajaan pada ketika itu? Apa langkah seterusnya? Bagi saya lah, sebenarnya kenapa cikgu yang tidak mahu divaksin itu meneruskan supaya mereka tidak mahu divaksin. Sebenarnya polisi kerajaan sebelum ini tidak mewajibkan penjawat awam menerima vaksin. Tetapi apabila ada satu arahan yang terkini supaya mereka wajib menerima vaksin, insya-Allah saya rasa mereka akan terima vaksin mau tidak mau, sebab itu adalah arahan terkini Jabatan Perubatan Awam. Insya-Allah saya yakin benar mereka akan terima vaksin. Kalau mereka tak mau terima vaksin ketika itu, maknanya mereka boleh dikenakan tindakan, sebabnya dah ada punca kuasa supaya mereka menerima vaksin dan wajib menerima vaksin. Jika ada punca kuasa, maknanya cikgu-cikgu kena terima vaksin. Kalau tak mau terima vaksin, maknanya mereka kena menghadapi tindakan yang akan bakal dikenakan kepada mereka. Jadi ini mungkin yang kita mahu terangkan kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin kurang tahu atau kurang faham. Arahan itu menyebut semua kaki tangan kerajaan persekutuan diwajibkan mendapatkan vaksin. Jadi kaki tangan kerajaan persekutuan termasuk guru. Guru termasuk dalam kaki tangan kerajaan persekutuan, bukan? Semua. Ya, semua. Okey. Saya mau pergi ke Datuk Dr. Zainal dengan lebih kurang 3 minit yang kita tinggal ini. Apa lagi Datuk harapkan boleh ditambah atau ditambah baik pada pelan pendidikan yang terbaru ini untuk kita memastikan risiko itu dikecilkan lagi? Kita tahu risiko tidak akan sampai kepada sifar. Tapi apa yang Datuk mungkin mahu lihat dalam mekanisme pengoperasian sekolah baru ini yang tidak ada diumumkan oleh kerajaan untuk kita memastikan risiko diminimalkan seminima mungkin bagi anak-anak kita? Ya, saya rasa bagi pihak kerajaan, saya nampak dah cantik dah sebenarnya. Ya. Jadi sekarang ini adalah tanggungjawab satu ibu bapa dan komuniti. Ibu bapa sebab dia akan hantar anak dia ke sekolah dan ambil anak di sekolah. Masa ini yang kita kena tengok, kita mesti ikut SOP. Kalau masa datang bersesak, balik bersesak, dia itu risiko makin lebih tinggi. Yang kedua, kalau bolehlah PIBG ataupun komuniti bekerjasama dengan sekolah mewujudkan sukarelawan memantau masa datang, masa balik, memantau yang ada penyakit dan sebagainya. Jadi saya rasa kita kena perkuatkan komponen ini, iaitu ibu bapa, komuniti dan masa pergi dan balik sekolah. Kerana yang kerajaan itu dan sekolah saya rasa memang dah cantik lah saya rasa. Ya saya. Okey. Jasni, akhir sekali, tadi kita dah dengar Datuk Dr. Zainal, pesanan beliau kepada ibu bapa di luar sana dan juga penonton, mungkin daripada perspektif pendidik dan juga guru. Apa mesej Jasni kepada guru-guru di luar sana dan juga kepada ibu bapa di luar sana yang sangat risau untuk hantar anak mereka bermula esok? Mesej saya mudah saja. Patuhi SOP yang telah disediakan oleh pihak kementerian kita, patuhi sepenuhnya, dan kepada waris berilah kerjasama yang sepenuhnya supaya tidak berlaku kesesakan di luar kawasan sekolah. Maknanya cara tata tertib untuk keluar sekolah, untuk masuk sekolah, patuhilah seperti yang doktor sebut tadi. InsyaAllah kita akan selesa untuk menghantar anak kita ke sekolah, dan yakinilah bahawa cikgu-cikgu sentiasa berusaha sedaya upaya untuk mengajar dan mengawasi anak-anak kita di sekolah. InsyaAllah mereka, warga guru, insyaAllah akan melaksanakan dengan yang terbaik. Okey, terima kasih Jasni Mat Kecik, Presiden Kongres Kesatuan Guru dan Perkhidmatan dalam Perkhidmatan Pelajaran Malaysia, dan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Terima kasih kepada kalian berdua. Terima kasih kepada penonton di luar sana. Itu sahaja untuk Fokus minggu depan. Hari ini kita jumpa lagi esok, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam hormat.